أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sambung baru ni kita baca dah baru ni kan. Cuma kita tak terjemuh ayat 73 surah Taha. Muka surat berapa tu tengok Quran dah. 316. Bunyi ayatnya ialah inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alaihi minas sihr wallahu khabirun wa abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami supaya diampunkannya kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Kita duduk bincang atau cara kepada pertandingan sihir di antara Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Dan kesudahan minggu lepasnya ialah apabila Nabi Musa benar dalam perlawanan itu, di mana tukak dia bila dia lepas jadi ular besar, dia telah habis ular-ular hok tukang sihir Fir'aun buat itu. Maka situlah tukang sihir tadi, dia bila dia tengok kebenaran itu, ni bukan sihir tapi ini adalah mukjizat, maka dia pun tunduk sujud dia. Ingat lagi tak cerita tu? Sehingga bila Fir'aun ugut dia, akan ancam dia kalau dia berimeh dengan Musa, dengan Nabi Harun, maka dia tak endah. Dan inilah dia sebut ni dalam ayat yang ke-73 ni, sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, dia kata, supaya diampunkannya kesalahan-kesalahan kami. Lama dah dia duduk buat salah, dosa-dosa sihir yang engkau Fir'aun paksakan kami melakukannya. Dia jawab ke Fir'aun ini. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Ancaman balasan Fir'aun itu jadi kecil di mata dia berbanding dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak sini tukang sihir Fir'aun ni, daripada kufur dia, bila dia berimeh, dia naik berimeh kelas 1. Sebab apa yang kita kata berimeh kelas 1 tu, dia sanggup terima ujian walaupun bunuh. Baru tadi baru masuk Islam, baru berimeh baru. Tapi bila dia masuk Islam, dia terima berimeh kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa tu, dia pakai naik kelas 1 selalu. Kita ni hok berimeh asal lagi keturunan lagi dah orang panggil Islam bakar ni, belum tentu kita dapat menghadapi benda setara tu. Tak nanti kena ugut bunuh. Orang cerlong tu kita akan jadah dah. Takutnya kita ni. Jadi inilah dalam ayat 73 dia cerita lagu mana tukang sihir Fir'aun ni, dia jawab kepada Fir'aun. Seterusnya tukang sihir itu memberikan pengakuan bahawa beriman dengan Allah. Ni nak ulah terjemah ayat tadi. Kerana Allah yang mengurniakan segala nikmat, dan kepada Allah mereka minta ampun segala dosa. Dosa besarnya dosa sihir dia lah. Seterusnya ayat yang ke-73 pula, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sebenarnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedang dia bersalah, maka sesungguhnya adalah baginya, bagi orang yang bersalah tadi, neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam tu dia sebut tidak mati di dalamnya, tidak pula hidup. Mati tak mati, seksa saja. Kalau seksa atas dunia ni, kalau tak tertahan oleh fizikal kita kan, mati ya jawab dia. Dia tak. Seksa dengan tidak mati, nak kata hidup, tidak hidup juga.
Tidak hidup supaya orang hidup dan tidak mati sebagaimana mati. Sesiapa di akhirat nanti datang bertemu Tuhan sedangkan dia sebagai seorang yang bersalah dan berdosa, derhaka dan kufur, nescaya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu dia. Orang yang berada di dalam neraka tidak akan mati dan tidak pula hidup. Dalam erti kata tidak peluang mendapat kesenangan. Hidup tu hidup, tapi dalam erti kata hidup sebenar, orang tak panggil hidup. Hidup dengan seksa, hidup yang tidak dapat nikmat. Orang panggil tidak lengkap sebagai seorang yang hidup. Sebab tu dia sebut situ mati pun duk, hidup pun duk. Kemudian ayat yang akhir 75 yang kita baca baru ni, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan sesiapa yang datang kepadanya sedang dia beriman. Tadi dia sebut kalau orang jumpa dengan Tuhan dalam keadaan bawa dosa, jawab dia tu lah, dia sebut masuk neraka tu hidup pun tak, mati pun tak. Ini orang baik pula bila dia datang kepada Allah sedang dia beriman. Hak ni lah kita duk minta siang malam, duk usaha pagi petang supaya iman kita kukuh, amalan kita molek, akhlak kita molek, maka kita jadi orang yang beriman. Beriman dan beramal. Dia sebut dua, dia rekes selalu. Beriman serta dia telah mengerjakan amal yang soleh. Amanu wa amilus solihat. Gapo dia sudah dia, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya. Baik. Sesiapa yang datang bertemu Tuhan dalam keadaan ia beriman serta beramal soleh, maka mereka akan memperoleh darjat atau kedudukan yang mulia di akhirat. Serendah-rendah darjat di dalam syurga tak tahu berapa kali ganda dunia tu. Yang mata kita tak terbayang dah. Apatah kali boleh darjat yang tinggi. Baik, sekarang ni kita nak baca ayat ni pula. Tak baca lagi, iaitu ayat, kita baca 5 ayat dah. 70 sampai ke 80. 5 ayat dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Sebagai nak semokkan bacaannya, ada 2 ra situ dah. Ra mula-mula tu dia nipis sebab ra bagi bawah. Tajri. Jadi sebut ra tu biar jadi nipis. Lagu mana nipisnya? Petua dia acak kali dah ayatnya, kita kena sengih sikit. Baru jadi nipis. Tajri. Kalau kita kata tajri, kalau buat mucu mulut tu kan bulat mulut, dia jadi tebal. Tajri. Dia kena tajri. Sengih. Kemudian ra hak kita wakah tadi, anhar. Kalau kita wasal pun, kita sambung dengan anharu khalidin pun dia tebal, kita wakah pun dia tebal. Sebab apa? Sebab dia bagi depan kalau kita wasal. Tebal juga. Ru. Al-anharu tebal. Kalau kita wakah, dia jadi tebal juga. Sebab apa? Ini bila kita wakah, kita kena ingat hukum ra mati. Hukum ra mati tak timbul dalam bagi depan bila dia mati dah. Jadi kita hundur ke belakang, kita tengok huruf ke belakang. Huruf ke belakang, huruf ha. Jadi ha tu bagi berapa? Bagi apa tu? Bagi atas. Jadi bila bagi atas jadi tebal. Bila bagi bawah baru nipis. Okay, bagi atas dengan bagi depan tebal. Jadi tahti al-anhar.
Dia kena pauk sikit biar mucu mulut. Har. Kalau buat sengih jadi har. Nipih. Boleh tak? Ra tebal nipih ni kan. Kalau nipih ni buat mana? Sengih. Nak suruh tebal, buat bulat mulut. Ru. Ra. Kalau buat lepeh mulut, ri. Ri. Bagi bau. Dah. Sambung dah. Khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Ni dia mak wajib lah. Jazaa'. Tu. Tak boleh nak baca pendek ni dah. Selagi huruf za ni kan, biar dia ada sifat dia bunyi macam lebah tu. Z. Kalau kita tazakka tu kena tukar dengan zal tu. Tapi dia jauh tu zal, dia lidah dia duduk celah gigi kan. Tazakka dia nak z. Ni satu sifat dia bunyi lebah dia kata taz. Ayat yang ke-77 pula. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. Dua mak ni mak jaiz pula ni. Tidak sebut tadi ni. Jazak ni wajib. Ini mak jaiz ni. Nak baca pendek pun boleh. Kalau tak ada napah sepuluh napuk cikgu asal tak dance ni tak. Duk berteban tu. Tak sepan je lah. Nak baca lagu mana? وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. Gitu lah. Itu, kalau napah kita tak ada, tak sedepan je lah artinya. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. Ni huruf dak mati ni dah. Ramai orang yang dia buat qalqalah. Fadha. Dia tidak qalqalah. Dia ada 5 tu je. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dak tak termasuk. Huruf dia tu pula dia kejap molek syiddah. Jadi kita sebut fadrib. Ba tu baru qalqalah. Fadrib. Fad. Jangan kata fad. Lama kita tengok tu imi semuanya. Fadlam. Dia bukan fad. Dia kena fad. Macam tadi kita kena sebut fadrib. Ba tu baru qalqalah dah. Ingat dah. La takhafu darakan wa la takhsha. Ayat 78 pada. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ ni dua ni dah. Hak ni mak jaiz, yang ni mak wajib. Boleh cek ke tak? Dia serupa je tanda dia. Hak mana mak wajib? Hak ni. Hak ni mak jaiz ni. Hak boleh pendek ni.
Ya Bani Israel. Boleh. Pendek lah. Hak ni tak boleh. Israel. Kena wajib panjang. Boleh kena tak? Cikgu Hasan boleh kena tak? Nak kena ke mana? Boleh mai kena? Nak cem mana? Quran zaman dulu dia buat tebal ni. Dia tebal Quran kita ngaji budak-budak mula. Quran lah ni duduk tengok dua serupa. Cih. Cuma orang hak tahu kalimah. Enggak nak tahu kalimah guna kita tak kerti Arab. Duduk dalam satu kalimah Israel ni. Di satu kalimah ni. Ni mak duduk tengah kalimah ni. Maka tu jadi wajib. Hak ni dia pisah antara dua kalimah. Bani suku, Israel suku. Nampak dah? Ni kalimah suku. Bani sebuah kalimah. Israel satu kalimah. Jadi, bila duduk tengah kalimah lagu ni lah. Ni jadi mak wajib. Jadi, bila kita tak boleh kena mak wajib ke majai, lagu mana nak buat? Baca panjang belaka. Kalau tidak tukar dah. Ada tanda panjang, pakai panjang belaka lah. Sebabnya, majai ni boleh panjang, boleh pendek. Orang ambil panjang. Takut tukar. Kan? Tapi kalau kena, kita boleh baca lah. Ya Bani Israel. Apa tak? Sambung ayat tadi. Qad anjaynakum min aduwikum. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Itu 5 ayat kita nak baca tadi. Dah. Kita cuba tengok terjemah 5. Kalau dah, baca 5 pula. Ayat yang ke-70 ni. Pertama kita baca tadi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Disebut orang beriman tadi. Masuk ke dalam syurga. Gapo dia syurga ni? Nak cerita syurga ni. Iaitu syurga-syurga yang kekal. Yang mengalir padanya beberapa sungai. Kalimah adnin tu makna nama syurga tu, makna syurga yang kekal. Tak tubik seumur. Dia masuk syurga tak tubik seumur. Lepas tu dia sebut tajri min tahtihal anhar. Mengalir maknanya berlarinya beberapa anak sungai. Indah nampak tak? Rumah kita, air sungai pula jernih molek. Bau pun harum. Sedap rasa pula. Khalidina fiha. Disebut sekali lagi maknanya kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Yang demikian itu ialah balasan orang-orang yang tazakka, membersihkan diri. Jadi hak belakang itu ditafsir makna tazakka itu membersihkan diri. Membersihkan diri dari segi apa? Bukan cuci segi zahir, mandi-mandi apa ni, cuci daki, cuci kotor tak, tapi cuci daripada perbuatan kufur dan maksiat. Perbuatan kufur boleh jadi kafir, perbuatan maksiat boleh jadi fasik. Itu dua. Dua-duanya masuk neraka. Cuma fasik tu kalau mengikut akidah kita, siapa tempoh ketika habis dosa dia buat tubik masuk syurga. Tapi time tak tubik tu tak tubik masuk neraka belaka. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Dia orang fasik dia sebut tu. Tepat sudah dia neraka juga. Baik. Adapun kedudukan yang tinggi yang dimaksudkan itu ialah syurga. Dia sebut ayat sebelum pada tu kan. Dia sebut kedudukan yang tinggi. Gapo dia? Syurga Aden. Itu salih aja tu ADN sepatutnya. Aden.
Dia jadi tulis EDN, dia beki dia END. Orang panggil gapo ni, dia panggil kata autocorrect dah. Dia tulis betul, dia takut kita salah tulis. Orang nak tulis EDN, tak perasan yang kita tukar EN komputer dia. Yang kekal merupakan taman perkebunan yang mengalir beberapa anak sungai di bawahnya. Macam ayat tadilah. Penduduk syurga tersebut mendapat balasan demikian adalah kerana jiwa mereka bersih dan suci daripada dosa syirik dan kufur. Jadi kita ni pagi petang siang malam tak siwi jadi ada dosa, tak siwi syirik, kufur. Hak tu pendek habis meta dah tu. Hak tu kalau masuk neraka pakai tak tubik dah. Syirik dengan kufur. Hak tulanya kufur ni makna kafir, engkar. Syirik ni maknanya mensyarikatkan. Perkataan syirik ni pada perkataan syarikat, mensyarikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Belah-belah sembah Tuhan, pergi sembah makhluk. Hak ni ya sebabnya ulama-ulama dia faham bagian ni, ulama akidah salaf ni dia tak benar nak kita ni bertawassul dengan istighasah dengan orang mati. Sebabnya benda ni mudah glitchy, jadi syirik. Gimitok dengan ruh orang mati, kubur. Nah, benda tu memang ulama-ulama akidah sebut dah, benda tu boleh jadi tak kena gaya dia jadi syirik, jadi kufur. Sebab apa je kita berani nak kita ban juga? Tak kufur, tak syirik. Ya betul lah, tapi kerana ada ulama kata kufur, ulama kata syirik, kalau kita minta dengan ruh dalam kubur tu, apa je kita berani juga. Hidup tebang juga, nok sangat benda lagu tu. Yes, sedangkan kalau kita berdoa direct kepada Allah, minta dengan Allah tu, benda tu hak jilah. Hak tentu betul, semua orang kata betul. Buat apa kita pergi cari hak orang duk kata, ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Buat apa kita berani nak bergadah nasi? Tak kena gaya deng jadi syirik, jadi kufur, pahala ke mana? Tak menyesal. Benda ni tak boleh ciuk kelik ni. Jadi nak pesan semua pok-pok kita. Tak sudut tergoda lah tengok video, tengok gapo YouTube, tengok video. Kita duk pakak sebar nah pula. Bila ada ustaz-ustaz karak ni kecek. Boleh buat goto. Orang kata tak boleh mandi siapa? Boleh. Orang ni kata boleh. Orang ni dia duk nak juga, nak gapo sebenarnya macam mikir. Tak takut, tak gerung ke benda lagu ni? Cuba cerdik ada kita mikir, tak ada pasal. Kalau salah tak kena deng jatuh panuk aguana. Kemudian ayat yang ke-78. Ya Allah saya tak. Walaqad auhayna ila 77 ni. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala taksha. Dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku kaummu keluar mengembara pada waktu malam, kemudian pukullah hai laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam. Gapo dia cerita? Dia cerita Nabi Musa diperintah oleh Allah supaya bawa lari Bani Israel. Ingat tak cerita? Bani Israel ni beratus tahun kena tindah, kena buat nyanyi orang Firaun dengan pok-pok dia. Jadi hamba di bumi Mesir. Nawayak Bani Israel ni dia derita lama dia. Nyuak nyanyi ke pok-pok Bani Israel, pok-pok Mesir tu. Perang buat hamba. Jadi Musa diutuskan nak selamat Bani Israel lah ni. Jadi perintah Tuhan, okey, bawa puak-puak Bani Israel ni lari. Jemurang laut. Okey, jangan bimbang. Musuh tak ada igakmu. Tuhan beri jamin ni. Maka Nabi Musa pun bawa lah Bani Israel itu lari. Itu cerita dia. Kita tengok ulasan dia. Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Musa dapat mengalahkan tukang sihir Firaun, cerita tadi, sehingga mereka itu telah beriman. Tukang sihir sendiri pun beriman. Manakala Firaun dan kaumnya enggan beriman. Puak-puak Firaun walaupun jelas depan mata nampak hak Nabi Musa tunjuk ni mukjizat bukan sihir,
Tukar sihir je berimeh. Orang lain, puak-puak, orang panggil menteri-menteri, wazi-wazi, yang duduk dekat dengan Firaun tu, terus meneruh, duduk berimeh ke Firaun lagi. Iktiraf Firaun lagi sebagai Tuhan. Baik, maka Allah pun mewahyukan. Bila tak dengar kata dah, balah Musa. Lama dah, berapa puluh tahun dah muduk keping Firaun suruh berimeh, ajak Firaun suruh terima agama Tuhan. Dia tak berdegih, tak ada pasal. Jadi mustajab doa Nabi Musa kan. Dia berdoa dengan qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Ya Allah, dia kata, kamu telah kurniakan kepada Firaun tu harta benda dan perhiasan. Rabbana fayudillu an sabil. Dia dengan kekuatan yang ada pada Firaun tu, dia menyesatkan habis orang. Jadi Nabi Musa pun berdoa, Rabbana tmish ala amwalihim. Dia kata, hancurkanlah segala harta benda dia. Washdud ala qulubihim. Dia tolong koci rapak perut pedah hati Firaun tu. Fala yu'minu hatta yarul azabal alim. Dan sudah dengan tidak berimeh langsung, sudah dengan tak berimeh, sehingga dia tengok azab, baru dia tahu bahawa berimeh itu benda sebenarnya. Jadi mustajab doa Nabi Musa, nyokoci rapak sungguh hati Firaun dengan puak-puak dia, tak berimeh sapaksa. Jadi oleh kerana itulah Tuhan beri perintah dia, bolah tak luk dah Firaun, lari. Wak larilah Bani Israel hak kena wak nyayu tadi. Okey. Lepas tu cerita tu deh. Dia diperintahkan supaya membawa kaum Bani Israel untuk menyelamatkan mereka daripada kekejaman Firaun yang telah lama tertindas di bumi Mesir. Perintah itu segera dilaksanakan. Lalu keluarlah dari rumah. Mereka melarikan diri sehingga sampai ke tepi laut. Nak lari dengan kapal terbang, tak ada dalam dulu dah. Pada pasir laut. Apa nak pergi ke mana? Okay. Kemudian Allah memerintah Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya. Jadi tongkat dia tu, hak baru ni jadi ular dah. Ni bertuah pula tongkat dia. Katak laut lah pula. Pada mana tongkat dia? Siapa dia terima sako tongkat? Kalau boleh kita ni. Duk mana? Cikgu Hassan? Tongkat dia. Kalau boleh jumpa tongkat dia tu bertuah benar ni. Jadi ular. Katak laut terbelah dia. Lalu dia pun memukulnya. Dia kata, seketika itu juga, terbelah laut menjadi daratan yang kering. Jadi lorong. Ni air ikut tepi ni. Terbentuk 12 lorong. Dia kata tu jadi 12 lorong. Apa 12 lorong? Untuk 12 rumpun keturunan Bani Israel. Bani Israel pula ada 12 keturunan. Okey, keturunan nombor 1 lorong ni. Keturunan orang ni tu, kita sini lah. Anak beranak orang ni dah. Ni masuk lorong ni, lorong ni. Lalu sapalah selamat ke seberang sana. Okey, baik. Sekat tu je cerita ayat 77. Sambung ayat 78 ni pula, fa'atba'hum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Kita biasa dengar cerita ni tak? Dalam Al-Quran rupanya surah Taha. Maka Firaun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya. Bila Firaun tu, dia sedar, Musa buat lagi Bani Israel. Hamba buat kita. Lalu dia dan orang-orangnya dilitupi oleh air laut yang menenggelamkan mereka semuanya dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya. Quran ini disebut rekah. Cuba kita tengok dari segi huraian dia. Setelah Nabi Musa bersama Bani Israel meninggalkan Mesir, berita tersebut diketahui oleh Firaun. Dia marah, orang lari pun marah. Dia suruh jadi rakyat dia terus meniru sebab dia nak hamba. Untuk kepentingan diri dia. Sepatutnya dah orang agama lain, wak-wak kau sibuk duduk negeri aku, lari-lari je dah. Dok jenis manusia tu. Dia nak suruh duduk, nak pilih agama lain tak boleh. Turut dia jadi hamba dia. Ni yang jahat dia ni. Maka dikumpulkan bala tentera untuk mengejarnya. Sudah, hambaan. Ketika itu Nabi Musa telah selamat. Muju dia tahu lewat. Telah selamat menyeberangi laut. Ia telah menjadi lorong itu.
Lalu Firaun bersama tenteranya ikut melalui lorong tersebut. Dia tak mikir panjang. Tengok pelik ke ni. Bila dah katuk laut tu, dah hok selama kena laut tiba-tiba jadi lorong. Cuba kita bayar lagu mana dasar je tinggi. Jadi beku lah. Supaya itu beku. Beku tu jadi lorong. Ada 12 lorong. Nampak tak? Jadi dia pun tengok ada lorong. Mari kita lalu kot lorong ni. Dia tidak memikir lah. Bila kita lalu, mari air pula. Dok. Dia pakai turut pergi. Buat kena mati dia lah. Maka Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya sekali lagi. Dia lepas balik sana, dah puak-puak tu dah. Dia tengok bolu-bolu perang dengan tentera dia. Faham kau cerita ni? Kalau ada pilihan tunjuk-tunjuk gambar apa ni? Tunjuk cerita sedaknya dia. Tapi boleh nampak tu tak? Ya, boleh nampak. Boleh nampak kau cerita ni? Kau tak nampak? Dia sebenarnya siapa ahli ni? Kita selamat ada dua ahli ni. Nampak perang dengan tentera dia. Mari tu lorong kita. Maka Nabi Musa pun dengan wahyu Tuhan lah, wahyu Allah. Dia pun katok sekali lagi. Bila dia katok sekali lagi, air hok duduk tepi tu jadi gitu tutup habis jalan tu. Bila tutup dengan air dekat tergeling air, dia cakap duk benih dah tu dah. Kemudian ayat 79, fa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan dengan itu Firaun telah menjerumuskan kaumnya ke tempat kebinasaan dan tidaklah ia membawa mereka ke jalan yang benar. Jadi ulasan dia, sebagaimana Nabi Musa membawa kaum Bani Israel untuk menyelamatkan mereka, Firaun pula membawa rakyatnya untuk menyesatkan mereka dari jalan agama. Ayat akhir yang kita baca tadi, ya Bani Israel qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Ini ayat ni Tuhan nak baki dah pula. Dah selamat molek daripada ancaman Firaun tadi. Tuhan nak baki ada nikmat ya Tuhan beri kepada puak-puak Bani Israel ni. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tu disebut dah. Iaitu, wahai Bani Israel, Tuhan kata, sesungguhnya kami telah selamatkan kamu dari musuh kamu, baru lepas daripada ancaman Firaun tadi, mujur tak mati ya. Dan kami telah janjikan kamu dengan memberi wahyu kepada Nabi Musa di sebelah kanan Gunung Tursina. Ini nikmat kedua. Dan kami turunkan kepada kamu manna was dan salwa. 3 benda. Selamat daripada Firaun. Yang kedua, akan terima kitab, ajaran untuk membawa bahagia di akhirat. Nombor 3, boleh makan ni percuma man dengan salwa. Gapo dia benda ni? Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang berada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pengucapannya adalah mengesahkan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya ayat tu orang Yahudi yang duduk zaman Nabi tu, tapi dia bakit semula cerita kisah Bani Israel. Ini habis dah cerita hak Musa nampak ni perang tenggelam dari laut tu. Mereka itu diingatkan oleh Allah supaya sedar bahawa leluhur keturunan dia tu telah dikurniakan Allah dengan bermacam nikmat. Di sini disebut 3 macam nikmat. Walaupun dalam ayat lepas ada kita tengok ada berbelah-belah. Ada nikmat ya Tuhan beri kepada Bani Israel. Tapi dalam ayat ni disebut 3. Nombor 1, gap dia. Allah menyelamatkan nenek moyang mereka dari musuh mereka iaitu Firaun yang ditenggelamkan di dasar laut. Ni. Dia suruh, bila Nabi baca ayat tu kepada Bani Israel, hey Bani Israel, di Mekah pada masa Nabi Muhammad tu, kena ingat masa zaman Nabi Musa melupuk-putuk nenekmu dulu telah selamat daripada Firaun. Faham tak? Nombor 2, menjanjikan mereka kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Tursina, sila hijau tu, supaya Bani Israel beramal dengannya. Dan nombor 3, mengurniakan manisan yang bernama manna yang turun dari langit, berwarna putih, berterbangan seperti salji pada waktu fajar hingga terbit matahari. Siapa dia bangun lewat, tak ada, dia tak turun. Bangun pagi-pagi, ini ayat pelik dan nikmat ni. Tak payah pergi cari makan. Tak payah pergi beli kedai. Nak breakfast salik pagi, syarat dianya, masuk subuh tu kena terbit dah. Terbang tu macam kapah, macam salji tu. Turun tu, pergi duduk atas daun-daun kayu jatuh tu.
Boleh kutik-kutik, sedap makan. Penis madu. Ya. Sedap ke tak ada lagi je ni. Orang tak payah kerja tu gitu. Pagi-pagi kutik. Lepas tu dia turun juga. Bila tarik matahari tak ada, tak turun tu. Jadi kalau jenis bangun lewat pukul 9 tak ada, ni kutik demo kering habis. Tak ada makan pagi lah dia tu dah. Okey. Tengok tu. Bukan cerita dongeng tu. Quran sebut tu turun sungguh. Oh kalau turun masa kita sedap. Ada kutik-kutik boleh botol. Kau mana? Cikgu Hassan? Bebuk dia. Suka tak pagi-pagi ke? Berapa tu? Ngutik mana? Sedap ni makan nis. Turun nis. Habis kena kecil manis berkali buat kita. Baik. Soal lagi pula salwa. Salwa ke dia? Burung puyuh. Bernama salwa untuk makan ni mereka semasa berada dalam kesusahan di padang tih. Bila dia turun ni makan ni. Bila ni cerita dia, pokok Nabi Musa tadi bila dia buat lari Bani Israel tadi, seberang di sana, alik sana pada pasir. Sesak. Duduk pada pasir tak ada nak pergi, nak pergi lakuan tu. Luah pula pada pasir tu. Selama mana dia sesak? 40 tahun. Beranak cucu situ. Nabi Musa mati situ. Ni, Nabi Musa mati di pada tih. Nama pada pasir tih. Mana tak tahu lah ni pada pasir tih nama gua lain lah ni. Kenapa tak? Selamat daripada Firaun, tapi gila sana duduk pada pasir. Hanu kat mana? Nak makan minum mana? Nak kerja lagi mana? Pada pasir nak tani padi tak hidup. Nak tani pohon tamak tak ada benih. Hanu kat mana? Hak tu dia turun tu. Turun ke apa? Mana dengan salwa. Jadi pagi-pagi makan menisa, makan burung puyuh. Makan menisa, makan burung puyuh. Lama-lama banyak hari duga makan hak tu lah. Hak tu dia dalam surah Al-Baqarah tu dia minta dengan Nabi Musa puas leh. La nasbiru ala ta'amin wahid. Tak sabarlah duk makan-makan ni tuluh hari-hari ni. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha. Nak minta pula. Acu minta dengan Tuhan benda-benda tubuh supaya bawang, timun gapo nak makan kacang gapo dak. Okey. Tu cerita dia kan. Okey. Oh, tak ada nak baca ni. Bunyi baca ni. Tak ada putih kat ni.